Okey, Amerika Syarikat dekat sini. And then England dekat sini kan. Lepas tu negara Perancis dekat, saya rasa dekat sini kot. Oh, hai semua. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku host anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sejarah Tingkatan 4. Apa yang kita akan belajar ini, tapi yang lagi penting tu, siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Ridwan daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Hai Cikgu. Ni siapa pula ni? Cikgu Ridwan kat mana? Encik siapa ya? Oh, sayalah Cikgu Ridwan. Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat. Ingatkan siapa tadi? Tapi kenapa Cikgu berpakaian macam ni, Cikgu? Itulah tu. Ni berkaitan dengan tajuk kita hari ini, maka kita nak belajar tentang zaman pertengahan di Eropah. Jadi kita cubalah untuk dapatkan pakaian yang mampu menggambarkan keadaan masyarakat abad pertengahan Eropah. Okey, tapi yang ni untuk rakyat mana, Ego? Ini adalah, kalau dalam istilah dia gunakan peasant ataupun kita panggil sebagai rakyat marhain lah. Orang biasa. Okey. Okey, baiklah Cikgu. Dan apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, Ego? Apa yang sebenarnya kita akan belajar ini? Baik. Dalam tingkatan 4, kita berada di tajuk tingkatan 4, so kita akan belajar tentang bab yang paling awal iaitu nasionalisme. Tapi dalam nasionalisme, untuk sukatan di tingkatan 4, kita ada 3 peringkat, iaitu kita berada di nasionalisme di Barat, kemudian nasionalisme di Asia Tenggara dan nasionalisme di negara kita, Tanah Melayu, Malaysia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nasionalisme di Barat. Okey, baiklah Cikgu. Dan seperti mana yang saya tahu, bukan kita berdua saja kan, Cikgu? Mesti. Kita ada murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Okey, mungkin Cikgu boleh kenalkan siapakah yang ada dalam talian sekarang, Cikgu? Ya, bersama dengan kita hari ini adalah ni adalah antara saya punya anak murid lah di sekolah, iaitu yang pertama adalah adik Afifah Madiah. Afifah, lambai sikit Afifah. Okey, dan yang kedua adalah adik Fasha Nurul Najwa. Lambai sikit Fasha. Good, terbaik. Okey, semua dah bersedia ke belum? Bagi thumbs up sekiranya dah bersedia. Okey, baiklah Cikgu, silakan Cikgu. Baik. Jadi macam yang kita katakan tadi, bahawa kita akan belajar tentang nasionalisme di Barat. Jadi sebenarnya nasionalisme di Barat ni ada macam-macam dan ada banyak, dan bukan hanya ada satu negara saja yang berlaku revolusi, tetapi sebenarnya banyak negara, dan sebenarnya seluruh dunia pun berlaku revolusi yang menukarkan mereka daripada negara asal mereka kepada bentuk negara yang baru kemudiannya. Jadi untuk itu kita harus berkenalan apakah itu nasionalisme. Kita akan berkenalan dengan definisi dan konsep nasionalisme itu. Jadi dalam apa yang kita belajar hari ini, kita tak boleh menerimanya sebagai maksud daripada perkataan, tetapi ianya adalah daripada konsep-konsep yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang kita akui pengetahuan mereka di dalam bidang ini. Jadi cuba kita tengok siapakah tokoh-tokoh yang ada. Okey, kita tengok maksud nasionalisme secara umum. Di akhirnya nanti hari ini kita akan dapat bahawa maksud nasionalisme itu boleh murid-murid kita di studio dan mungkin murid-murid di rumah boleh menyatakan maksudnya. Jadi kita tengok apakah definisi-definisi nasionalisme daripada pandangan tokoh-tokoh. Okey, kita tengok. Okey, secara umum maksud nasionalisme itu yang pertama kita tengok perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Cinta kepada bangsa dan negara. Yang kedua, semangat perjuangan menentang penjajah. Dan yang ketiga, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Keempat, mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. Yang kelima, idea nasionalisme tidak sama antara negara
dan zaman. Dan yang keenam, berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. Jadi, daripada mana datangnya maksud-maksud ini? Daripada mana datangnya? Kalau kita tengok sampai ada 6 pula ciri dalam maksud nasionalisme ni. Ya. Pastinya bukan datang daripada satu tokoh. Pastinya datang daripada pendapat pelbagai ilmuwan di dalam bidang kita, iaitu sejarah. Kita tengok pandangan yang pertama. Kita tengok siapa? Yang pertama iaitu Han Kon. Okey, gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Ini tokoh yang pertama. Okey, kemudian selain daripada Han Kon, kita juga ada profesor yang lain. Okey, Profesor William R. Roth. Apa dia kata? William R. Roth ni dia kata kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua disebabkan oleh ancaman terhadap kepentingan orang Melayu dan faktor ekonomi dan kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme barat di tanah Melayu. Jadi dalam maksud yang Profesor William ni dah nampak dah dia cuba menjurus kepada persempadanan kawasan dia tadi adalah di tanah Melayu ataupun Asia Tenggara secara umumnya. Jadi alang-alang kita dah sampai ke situ, kita tengok ada juga Dato' On Jaafar, antara tokoh yang memberikan definisi ataupun konsep kepada nasionalisme. Dia kata apa? Apa yang Dato' On kata? Menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas kaki sendiri, mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Maksudnya mungkin apa yang nak disampaikan oleh Dato' On adalah kebersamaan, berdiri sama tinggi dan duduk satu rendah. Bahawa kita mesti meletakkan kita punya bangsa yang diperjuangkan dalam nasionalisme itu sama taraf dengan bangsa-bangsa lain yang lebih hebat dan lebih matang. Ya. Seterusnya, ada juga tokoh yang lain seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, iaitu persatuan dan perpaduan yang kuat menentang penjajah untuk kemerdekaan. Pegang kepada tata tertib, adab sopan dan agama Islam, menembus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa yang telah ditenggelamkan, lebih kepada perjuangan menegakkan apa yang telah hilang. Tetapi itulah yang membentuk, seperti mana kita awal tadi, definisi itu berbeza-beza mengikut kawasan dan persempadanan masing-masing. Okey, itu baru 5. Okey. Itu baru 5. 5 sahaja ke? Mungkin ada lagi yang lain. Dan kita kena pastikan, adakah kita punya murid-murid ni mengikuti kita ataupun tidak? Mungkin mereka dengar je kan. Tapi tak apa, kita teruskan dulu kepada tokoh yang lain. Okay, kita tengok tokoh yang seterusnya. Kita ada Dr. R. Sutaralingam. Okay, fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Memindahkan kedaulatan kepada rakyat, menuntut kesetiaan individu disalurkan kepada negara dan bangsa. So Dr. R. Sutaralingam menyatakan definisi yang begitu. Fenomena sejagat mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Jadi diketengahkan. Disebut, kalau kita tengok daripada definisi yang pertama tadi, kedua, ketiga, menyebut tentang hak, menyebut tentang bangsa, menyebut tentang kedudukan, menyebut tentang sesuatu yang harus dipunyai dan kekitaan yang tinggi di dalam diri individu. Jadi kita tengok, ada tak lagi yang lain? Definisi seterusnya. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Kita tengok, nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja, ciri nasionalisme Melayu. Fahaman kebangsaan bersifat tanah Melayuan. Sekali lagi, dia menyebut tanah Melayuan, tetapi apa yang dibawakan di situ adalah kekitaan itu sendiri. Tak lari jauh. Takkan tiba-tiba nasionalisme berlaku di negara kita tetapi kekitaan tu pergi kepada Antartika kan. Dia mesti kepada persempadanan kita. Dan antara yang paling banyak diguna pakai dalam kes ilmuwan sejarah di negara kita hari ini adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Jadi nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam sejarah sendiri. Jadi ini adalah 7 konsep dan definisi yang dibawa oleh 7 tokoh yang berbeza. Ada tokoh yang memang arif dalam ilmu sejarah yang kita tengah belajar dalam sejarah, dia memang arif, dan ada tokoh yang mereka bukan orang dari lapangan sejarah tapi mereka memberikan takrifan, konsep dan definisi yang tepat mengikut situasi yang mereka lalui. Contohnya macam Dato' On bin Jaafar tadi. Dia adalah orang politik, mereka adalah pemimpin, mereka adalah individu yang berpengaruh
Jadi mereka juga memberikan definisi berdasarkan kepada perjuangan yang mereka bawa, seperti Profesor Dr. Burhanuddin Helmi Dr. Burhanuddin Helmi juga dipengaruhi oleh perjuangan yang dia bawa. Itu sebab mereka menyebut kepada persempadanan mereka, iaitu menyebut tentang bahasa Melayu, macam tadi tanah kemelayuan dan sebagainya. Baik, saya rasa 7 tokoh ini cukup untuk memberi sedikit pandangan kepada murid kita, sama ada yang di studio maupun yang di rumah, tentang nasionalisme itu sendiri. Tapi daripada tadi saya je yang bercakap. Mari kita tengok ada tak tumpuan daripada murid kita ni. Saya nak cuba tanya. Baik, saya nak tanya murid yang di studio, Afifah dan Fasha. Okey, berikan saya satu definisi konsep tentang nasionalisme berdasarkan kepada tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi. Yang mana yang kamu boleh berikan contoh kepada saya? Cuba bagi seorang. Sebutkan tokoh dia dan apakah konsep nasionalisme daripada mereka. Siapa nak cuba? Fasha atau Afifah? Saya. Saya tu siapa? Fasha. Baik, Fasha. Teruskan, Fasha. Okey, bagi saya satu tokoh dan apakah definisi nasionalisme menurut tokoh tersebut. Definisi nasionalisme menurut Hans Kohn merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Menurut siapa tadi? Hans Kohn. Hans Kohn. Meletakkan kesetiaan kepada negara atau bangsanya. Negara atau bangsa. Baik. Disebut berulang-ulang, negara dan bangsa. Tahniah Fasha memberikan perhatian. Memberikan perhatian. Bukan sekadar dia dengar dengan muka dia, ya ke tak kan, tapi dia bagi perhatian. Sebab Hans Kohn kita sebut yang pertama, bila tadi? Yang mula-mula, yang pertama tadi kan. Maksudnya dah tinggal jauh ke belakang. Dan dia bagi contoh yang itu. Maksudnya, dia ingat apa yang kita sampaikan kepada dia. Saya menyebut Hans Kohn, iaitu menumpahkan kesetiaan kepada negara atau bangsa. Sekali lagi, kalau kita tengok daripada awal, negara, bangsa dan tidak lari daripada persempadanan. Mesti ada persempadanan, mesti ada ruang serumpun, mesti ada tempat. Macam saya kata tadi lah, takkan kita dekat Malaysia tiba-tiba nasionalisme kita dekat Antartika kan. Jadi tak kenalah, tak betul kan. Mesti kepada persempadanannya, kepada berumpun bangsa yang disasarkan ataupun masyarakat tersebut. Baik. Jadi daripada banyak-banyak tadi kita dah minta, okey, yang tu senanglah. Mungkin Fasha boleh jawab dengan baik sebab benda tu dia hafal je. Dia tengok Hans Kohn kata apa, okey kita hafal yang itu. Sekarang kita nak tengok, kita dah bagi tujuh. Adakah dia ni faham? Okey, oleh kerana tadi Fasha dah jawab, saya nak cuba dengan Afifah pula. Afifah, boleh tak berikan saya apa yang kamu faham tentang nasionalisme dengan gaya bahasa kamu sendiri? Tak nak yang hafal-hafal ni. Kan sejarah tu kan untuk difahami dan bukan untuk dihafal. Baik, cuba bagi Afifah, apa yang kamu faham tentang konsep nasionalisme dengan ayat kamu sendiri? Cuba Afifah. Apa yang saya faham tentang nasionalisme adalah berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan dapat melahirkan identiti tersendiri. Melahirkan identiti tersendiri. Dia nampak konsepnya dekat situ, macam yang saya katakan tadi, kita pergi kepada negara, kepada bangsa dan kepada persempadanannya sendiri dan membentuk satu identiti. Mari kita tengok, betul ke tak? Kita cuba tengok. Jadi kesimpulan tentang nasionalisme. Perkara yang pertama, nasionalisme macam saya katakan tadi, itu sebab kita ada berbagai tokoh, kita ada berbagai ilmuwan yang memberikan definisi konsep tentang nasionalisme. Jadi dia mempunyai pelbagai tafsiran. Dan tafsiran ini adalah berdasarkan, tengok perkara yang kedua, berdasarkan kepada corak, perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan tersebut. Kalau perjuangannya tadi macam Dr. Burhanuddin contohnya, perjuangannya adalah kepada orang Melayu, maka definisi kepada nasionalisme kepada beliau adalah tentang orang Melayu, tentang hak orang Melayu dan sebagainya. Kalau mungkin di negara lain, mungkin mengikut negara dia lah. Okey. Dan yang ketiga, berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara, mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Macam kita di Malaysia hari ini. Kita ada bangsa tak di Malaysia? Ada. Ada berapa bangsa? Ada satu, iaitu
bangsa Malaysia. Ya, Jadi kita telah pun membawa nasionalisme itu ke satu tahap untuk kita di Malaysia. Kita ada bangsa Malaysia. Kemudian yang keempat, gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Penjajahan. Sekali lagi disebut penjajahan. Bila penjajahan juga merujuk kepada negara dan bangsa. Negara yang dijajah, bangsa yang dijajah. Kita tak jajah kedai 7E ke tak. Tapi kita jajah negara ataupun bangsa. Ya. Okey, dan yang kelima, menuju matlamat yang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara yang berdaulat. Nasionalisme tadi ingin membentuk satu negara bangsa yang berdaulat, yang mempunyai hak dan keutuhan, dan sudah pasti rakyat di dalam negara bangsa tersebut mempunyai kecintaan yang tinggi kepada negara yang mereka bina tersebut. Ya. Okey, baiklah cikgu, sekarang kita dah faham dah konsep nasionalisme ni, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM.